Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang ketiga, anjuran Surah Al-Ikhlas, Bukit Jelutong, Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Malam ini insya-Allah kita masuk ke bab yang baharu, iaitu bab yang ke-6 ya, di muka surat 68, iaitu bertajuk dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah ya. Dalil syarak bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Jadi perkataan hanya di sini sangat signifikan ya, kerana kalau kita buang perkataan hanya, maka tajuk ini menjadi tajuk yang salah ya, tajuk yang tidak betul. Kerana kalau kita buang hanya, dia akan jadi dalil syarak bukan Quran dan Sunnah. Tak betul. Kerana memang Al-Quran dan Sunnah adalah dalil syarak. Apa maksud dalil syarak di sini? Iaitu masdar ya. Sumber syarak adalah Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita kata Quran dan Sunnah bukan sumber syarak, tak betul. Tapi kenapa Ustaz Mahathir masukkan begini? Kerana kalimah hanya tadi. Kerana sudah berlaku kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam. Mereka menyangkakan kalaulah tidak ada sesuatu itu secara khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ertinya tak ada. Bahkan mungkin sebahagian daripada kita biasa berdepan dengan kawan-kawan yang dia kata, mana ada ni tak ada dalam Quran hadis pun. Jadi seolah-olah sumber hukum syarak itu hanya Al-Quran dan Sunnah sahaja. Adapun Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum itu tidak dipertikaikan. Itu jelas ya. Al-Quran dan Sunnah ini merupakan the primary sources of Islamic law. Merupakan sumber yang utama kepada syariat, itu adalah Quran dan Sunnah. Tetapi menyangkakan hanya Quran dan Sunnah sahaja sumber syariat, hanya Quran dan Sunnah sahaja sumber hukum, di situlah kekeliruannya, yang mana itulah tujuannya Al-Fadil Ustaz Mahathir memasukkan tajuk ini di dalam kitab ini. Moga-moga kekeliruan ini dapat dihilangkan ya. Muka surat 68 bab yang ke-6. Soalan. Ada yang mengatakan atau mendakwa bahawa untuk memahami sesuatu hukum, kita hanyalah perlu merujuk kepada Quran dan Sunnah sahaja. Ya, tidak perlu rujuk kepada sumber-sumber yang lain. Jadi apakah pendirian para ulama tentang pandangan yang sebegini? Betul ke kalau nak tahu hukum hanya Quran dan Sunnah sahaja? Jawapan,
pendapat ini tidak tepat. Ya, dalam neraca ilmu yang sebenar, pendapat sedemikian tidak tepat. Ya, merujuk pada Quran dan Sunnah itu betul. Tapi kalau Quran dan Sunnah sahaja, tidak betul. Ya, kerana ada lagi sumber-sumber hukum yang lain. Hendaklah diketahui bahawa tidak semua hukum tentang sesuatu perkara dijelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis secara langsung. Maknanya secara khusus, secara spesifik, semua perkara itu dah ada disebut dalam Quran dan hadis, ya tidak berlaku. Jelas ya, misalnya kita tahu tentang hukum forex trading, tidak ada disebut secara khusus di dalam Quran dan hadis. Hukum tentang forward, hukum tentang secara umum ya mungkin ada. Bitcoin, tentang kita kata digital currency, hukum bahkan tentang baru-baru ini kita itu melakukan solat berjamaah dengan menjarakkan antara satu makmum dengan satu yang makmum, yang tidak ada dalil khusus daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon ya Muhammad Zul Nazmi jangan ganggu kuliah kita ya. Nak cerita pasal saman dan sebagainya, tunggu kita ada posting lain. Tolong jaga adab, hormat, ini majlis ilmu ya. Muhammad Zul Nazmi boleh tinggalkan sesi live kita ini. Kita fokus kepada majlis ilmu ya. Cerita saman menyaman tu kita boleh sembang di kedai kopi atau pada bila-bila masa yang lain. Mohon beradab. Jangan biadab ya dalam majlis ilmu. Baik. Saya teruskan. Ada yang mengganggu dengan perkara-perkara yang tidak relevan dengan majlis ilmu kita. Tak sabar-sabar nak cerita benda-benda yang tak relevan. Cuba bersabar. Ini kita nak fokus memahami ilmu agama. Nak cerita saman, ada masa dia. Ada orangnya, ada peguamnya, ada surat lawyernya. Ada masa dan tempat. Ya, jangan biadab melulu. Macam kita kata gate crush. Orang punya majlis ilmu macam tu, itu tak bagus. Ya. Itu menghilangkan keberkatan dan tidak membawa kemanfaatan kepada kita dan kepada orang lain. Baik, terus kita sambungkan lagi. Jadi, apabila kita ambil contoh-contoh tadi, jadi kita nampak ya bahawa tidak semua perkara itu hukumnya itu secara khusus disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak. Ada yang disebutkan secara tidak langsung. Berarti Quran dan Sunnah meletakkan ya kaedah yang umum daripada kaedah yang umum tadilah ya. Barulah para alim ulama mengenal pasti hukum-hukum yang perlu dikenal pasti, walaupun tidak ada dijumpai dalil khusus. Misalnya disebut kalau berlaku jangkitan penyakit hendaklah kamu sembahyang jarak-jarak misalnya, ya secara khusus tidak ada. Ataupun kita katakan kalau nak berjual beli mestilah dengan currency ataupun medium of exchange yang tertentu, ya tidak ada. Tapi ada kaedah-kaedah umum. Maka ini memerlukan perhatian yang mendalam terhadap nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengannya, terutamanya sekali perkara baharu. Ini yang paling utamalah. Hatta perkara-perkara yang tidak baharu seperti solat berjamaah bukan perkara baharu. Tetapi apabila timbul misalnya keperluan seperti yang kita alami tidak lama yang lalu, baru saja pun kita kembali kepada suasana yang agak normal, kita panggil endemik. Tetapi bila berlaku perkara baharu, suasana baharu, sedangkan solat bukan benda baharu. Solat jemaah ini telah berlaku semenjak daripada zaman Nabi SAW. Solat Jumaat misalnya, kalau kita masih ingat di awal-awal PKP dahulu, kita dihalang bahkan. Asalnya pemerintah wajib menyuruh umat Islam melakukan kewajipan, iaitu solat jemaat. Kalau kita masih ingat masa awal-awal pandemik dahulu, bahkan pemerintah yang larang kita daripada pergi menunaikan solat jemaat. Ini bukan benda baharu solat jemaat, tetapi ketetapan tersebut. Nak cari secara khusus mana sandaran boleh pula larang orang pergi solat jemaat misalnya. Tentulah kita tidak berjumpa secara khusus, tetapi ada kaedah-kaedah umum yang dipakai, yang dijadikan sandaran oleh para alim ulama. Di sinilah perlunya apa yang dipanggil malakah fiqhiyah, kemahiran, kemampuan di dalam memahami hukum fiqh, yang mana ini satu bentuk ekspertis yang bukan boleh kita katakan dikuasai oleh semua orang,
Dan bahkan orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu, yang berkecimpung dalam bidang hukum hakam sekalipun, belum tentu mereka itu akan dapat acquire, dapat memahirkan diri mereka dengan malakah fiqhiyah ini dalam tempoh yang singkat. Mungkin mereka itu perlu kepada yang perlu kepada masa, perlu kepada pengalaman, perlu kepada exposure, pendedahan, perlu kepada banyak perkara sebelum terzahirnya ataupun terbentuknya malakah fiqhiyah ini, the expertise dalam mengenal pasti hukum ini. Dan cara berinteraksi dengan dalil-dalil syarak disebut di sini sebagai al-adillatus syar'iyyah, iaitu sumber-sumber hukum, agar setiap satu yang baharu itu ada jalan penyelesaiannya. Jadi kalau begitu kata tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berartinya seolah-olah kita mengatakan Islam tu tidak ada solution. Untuk perkara yang baru berlaku, Islam tidak ada solution. Islam tidak ada solusi untuk digital currency. Islam tidak ada solusi untuk Bitcoin. Islam tidak ada solusi untuk amalan memindah organ dan sebagainya. Tidak mungkin begitu. Sebenarnya ada solusi, tapi perlu dikenal pasti oleh para alim ulama, oleh para fuqaha, dengan merujuk kepada apa yang disebut tadi sebagai al-adillatus syar'iyyah, adillah jamak plural kepada dalil. Dalil asalnya bermakna sesuatu yang menunjukkan, misalnya apa dalil wajib sembahyang, apa dalil haram berjudi misalnya, itu secara khusus. Tapi dalil di sini dia dalam konteks yang lebih umum, iaitu maknanya masdar, source. Jadi al-adillatus syar'iyyah basically is the sources of the Islamic law, sumber-sumber kepada hukum syarak. Maka inilah yang dijadikan sandaran untuk mengetahui atau mengeluarkan, ini namanya istinbat. Ada setengah hukum disebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Innama harrama alaikum misalnya. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kamu. Memang disebut haram atau dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Ada yang jelas hukumnya itu, on the surface pun sudah boleh dikesan. Apakah hukumnya wajib, adakah hukumnya sunat, haram. Tetapi tidak sedikit yang perlu kepada penggalian, yang perlu kepada penelitian, yang perlu kepada perbandingan, yang perlu kepada memahami secara keseluruhan. Itu yang dinamakan istinbat. Dia gali, dia keluarkan daripada Al-Quran dan Sunnah itu sesuatu hukum. Maka daripada sumber-sumber hukum inilah, adilah syariah inilah, maka diketahui hukum syarak seperti wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi tidak semudah sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian ahli masyarakat. Kata dia, kan Quran dan Sunnah dah ada. Buka je lah Quran dan Sunnah. Solusinya dah ada kat situ. Tapi dia kena faham bahawa Al-Quran dan Sunnah ini sebagai sumber, kalau kita boleh bayangkan misalnya, nak emas, ambil di lombong emas lah, tempat yang ada banyak emas. Tapi it's not as simple as that. Maknanya orang yang nak dapatkan emas tu, dia perlu ada kemahiran melombong, perlu dia bezakan emas itu dengan bahan-bahan lain, perlu diproses. Kemudian emas semata-mata sebagai keteluan emas mungkin belum boleh dimanfaatkan lagi. Perlu dileburkan, perlu dicanai, perlu diukir, dibentuk untuk menjadi sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Maka demikianlah juga misalnya kalau kita bayangkan Quran dan Sunnah itu ibarat lautan yang ada mutiara-mutiara yang berharga. Tapi it's not as simple as siapa sahaja yang nak mutiara terjun ke dalam lautan. Dia perlukan kepada kepakaran. Untuk mengeluarkan mutiara itu juga perlu diproses supaya nampak cantik dan sebagainya. Demikian memang Al-Quran dan Sunnah itu sumber kepada syariat, tetapi untuk menarik keluar hukum hakam, the end product, iaitu produk akhirnya dalam bentuk hukum, itulah memerlukan kepada kepakaran. Dalil-dalil syarak ataupun ada juga yang menyebut sebagai sumber-sumber asal, yang utama, the primary sources, jelas itu adalah Quran dan Sunnah. Tapi yang itu insya-Allah ramai yang tidak keliru, tetapi ada yang
keliru sehingga kan dia kata mana ada hukum macam ni, tak ada sebut dalam Quran hadis pun. Ini ulama saja pandai-pandai letak hukum macam ni. Ada orang yang salah berfikir demikian. Maka itulah diterangkan bahawa walau bagaimanapun dalil-dalil atau sumber-sumber sokongan lain yang digunakan para fuqaha atau mengeluarkan istinbat hukum, ada lagi termasuklah ijma', qiyas, istishab, masalih mursalah. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang tidak terdedah, tidak expose kepada pengajaran agama, mungkin seorang ini macam baru dengar. Apa dia ni? Masalah mursalah, ada lagi istihsan, ada lagi yang namanya qaul sahabi, ada yang namanya uruf, ada yang namanya sad zara'i, dan sebagainya. Jadi ini boleh membuka minda kita bahawa bila kita bercakap tentang mengenal pasti hukum, dia tidak semudah mengatakan tak ada dalam Quran hadis maka tidak ada. Tidak. The Quran hadis adalah the main sources, itu adalah sumber utama. At the same time, para fuqaha, para ulama juga merujuk kepada sumber yang lain. Jadi mungkin dalam beberapa kuliah ini dan juga kuliah-kuliah yang ke depan, kita akan sentuh secara ringkas satu persatu daripada sumber-sumber hukum syarak yang lain ini, supaya dengan itu membuka minda masyarakat bahawa pengenal pastian hukum syarak itu tidak hanya terhad kepada Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata. Baik, kita ambil yang pertama dahulu, iaitu ijma'. Daripada perkataan bahasa Arab ajma'a yujmi'u, asal maknanya berhimpun atau menghimpunkan. Di sini dalam konteks ini ijma' bermakna kesepakatan para alim ulama di dalam penetapan sesuatu hukum. Sebagaimana yang kita biasa dengar, orang kata ulama khilaf, benda ni benda khilaf. Ada orang kata alah benda khilaf, belapan dada je lah, simple. Jadi lawan daripada khilaf itu adalah ijma'. Khilaf bila ada difference of opinions, tetapi ijma' adalah sesuatu yang disepakati, konsensus. Khidir Nasir, Wahabi itu apa Ustaz? Ini pun kurang adab sebab bertanya satu soalan yang tidak relevan dengan tajuk yang kita sedang bincangkan. Tak salah boleh tanya Wahabi itu apa, tapi eloknya dalam majlis yang sesuai. Saya ada masa-masa memang saya bentangkan tentang isu Wahabi, apa ciri-ciri Wahabi, apa bahaya Wahabi. Pada masa itu sesuai nak tanya Wahabi itu apa. Tapi kita sedang cerita tentang sumber hukum, tiba-tiba saudara Khidir Nasir masuk tanya Wahabi itu apa. Minta maaf itu tidak beradab. Mungkin tak tahulah, mungkin dia tak masuk-masuk terus tanya soalan, tak sempat nak dengar. Tapi eloknya dengar dulu apa yang kita sampaikan, dan tengok apa soalan yang sesuai. Itu lebih fruitful daripada tanya soalan yang tidak relevan dengan tajuk yang sedang kita bincangkan. Kecuali misalnya dah habis, saya kata okey, dah habis dah saya sampaikan. Kalau ada apa-apa soalan yang berkaitan atau tidak berkaitan dengan tajuk pun boleh tanya. Itu kan okey. Tapi kalau kita tengah cerita tentang ni, tiba-tiba masuk tajuk yang tak relevan, itu tidak tak bagus lah. Harap saudara Khidir Nasir take note apa yang saya cadangkan ini. Bertanya tu bagus. Pertama dengan niat nak faham. Ada orang bertanya dengan niat nak perli, dengan niat nak hentam, dengan niat nak istihza. Itu akan terhalang daripada kebaikan. Siapa yang bertanya dengan demikian, kemungkinan besar dia tidak akan faham. Tapi walaupun nak bertanya dengan tujuan nak faham, sebagaimana saya bagi advice tadi, tengok kesesuaian dengan topik yang sedang dibincangkan. Kita sedang bincangkan topik yang lain, tiba-tiba out of the blue masuk soalan yang tidak berkaitan. Itu juga tanda kekurangan adab di dalam majlis ilmu. Baik, kita teruskan. Jadi ijma' ni adalah the opposite of khilaf. Kalau khilaf dia ada perbezaan pandangan, ijma' dia ada kesepakatan, atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai consensus. Jadi ijma' inilah yang dikatakan salah satu sumber hukum. Bahkan dari segi kekuatan, kekuatan ijma' itu mengatasi kekuatan Quran dan Sunnah. Yang ini kadang-kadang kalau kita sebut semetra lalu sahaja, nampak macam pelik. Macam mana pula ada yang boleh mengatasi sesuatu yang kita kata wahyu. Quran dan Sunnah kan wahyu.
Quran wahyu, sunnah juga adalah wahyu. Jadi kalau begitu tiba-tiba kita kata ijma' lebih kuat. Ini perlu kepada penerangan ya. Dari segi kedudukan jelas ya, Al-Quran dan Sunnah itu di atas sebagai sumber hukum. Tetapi kenapa kita katakan ijma' satu sumber hukum yang lain ia lebih kuat? Kerana walaupun sesuatu hukum itu diistimbat diambil dalilnya, sumbernya daripada Quran dan Sunnah, ada kalanya ianya tidak ijma'. Ada kalanya ia adalah satu yang khilaf di kalangan para ulama. Jadi bila ada khilaf, di situ kita kata ada ruang untuk sebahagian umat Islam bertaklid kepada pandangan satu ulama mujtahid, dan umat Islam yang lain bertaklid kepada pandangan ulama mujtahid yang lain. Sedangkan kalau sudah ijma', maka ketika itu menjadi satu kewajipan untuk orang Islam itu mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Maaf, mengikut kepada ijma'. Saya bagi contoh supaya kita mudah faham. Misalnya, hukum bahawa seorang perempuan apabila diceraikan oleh suami dia kena beriddah selama 3 kali haid, itu dalilnya adalah Al-Quran. Tetapi kenapa kita berlapang dada dengan pandangan yang mengatakan tidak? Sebenarnya bukan 3 kali haid, tetapi 3 kali suci. Tidakkah yang mengatakan iddah perempuan yang diceraikan oleh suami 3 kali haid itu dalilnya Quran? Sepatutnya kita sami'na wa ata'na, kita terima. Jawapannya adalah kerana walaupun 3 kali haid sebagai iddah perempuan yang diceraikan oleh suami itu dalilnya Al-Quran, tetapi di dalam memahami dalil Al-Quran tersebut tidak berlaku ijma'. Jadi kurang kekuatannya di situ. Kekuatan daripada sudut ini dalilnya Al-Quran, ya, kuat. Tetapi daripada sudut dalam memahami dalil Al-Quran tersebut tidak berlaku ijma', maka menjadi lemah di situ. Lemah dalam erti kata apa? Dalam erti kata ada ruang untuk seseorang itu tidak mengikut hukum tersebut, tetapi mengikut kepada hukum yang lain. Kita tahu dalam isu ini, ayatnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, orang perempuan yang diceraikan oleh suami. Ada seorang lagi, Faris Khair, tadi saya dah bagi warning sama ada jaga adab atau boleh tinggalkan live kita. Nak tanya benda-benda pasal saya pun tak tahu apa cerita ni, body shaming lah apa semua ni. Nanti jangan dalam balis ilmu macam ni. Macam kata orang kurang hajar. Orang tengah mengajar ilmu tanya benda-benda yang tak relevan. Faris Khair ni banyak kali datang komen di page saya, so saya bagi ruang. Saya rasa mungkin beliau pun nak cari kebenaran, nak cari apa, tapi jaga adab lah. Orang tengah mengajar pasal sumber hukum, pasal macam mana memahami dalil, sibuk tanya pasal copy paste apa semua ni. Cari masa lain boleh, Faris Khair, cari masa lain. Bukan masa orang tengah majlis ilmu. Agama kita ni bukan pasal ilmu saja, dia agama ni pasal makarimul akhlak, pasal akhlak juga. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Ada cadangan untuk blog saja. Sebab saya notice Faris Khair ni dia bukan apa fake account. Saya kalau yang bukan fake account ni saya ada bagi leniency walaupun dia datang dengan biadab, walaupun dia maki-maki. Kalau saya cek macam bukan fake account, saya biasanya bagi sikit ruang untuk mereka itu masih berada dalam page saya. Tapi kalau yang page yang memang fake account itu biasa saya cepat untuk block lah, sebab awal-awal lagi pun sudah fake. Itu pun tengok kalau dia tak ada mengarut sangat, saya just biar saja. Tapi itulah saya minta kepada orang-orang yang ada agenda lain, cerita pasal Wahabi, cerita pasal saman, cerita pasal body shaming apa, saya pun tak faham apa cerita pula body shaming. Tolong cari masa lain, jangan ganggu majlis ilmu yang sedang berjalan. Kita ada point yang kita nak sampaikan, kita ada target yang kita nak fahamkan kepada masyarakat. Ada masa, ada posting yang sesuai, tanya puas-puas. Mungkin saya akan
buat posting khusus pasal Saman, mungkin ada posting khusus pasal Wahabi. Pada masa tu boleh tanya, ya. Kamar Adnan saya tahu. Kamar Adnan bukan fake account, dan saya nampak walaupun dia tak selalu setuju dengan saya, tapi saya nampak dia quite fair. Dia quite fair to understand things. So saya open, ya. Saya tak boleh paksa Kamar Adnan terima semua apa yang saya cakap. Tapi saya nampak bila dia datang, ada masa dia setuju, ada masa dia tak setuju. So fair lah. Cuma saya nak bagi tahunya, dalam majlis ilmu ni kita sabar dulu, jangan cerita pasal Saman ke, jangan cerita, kalau nak cerita pasal Wahabi boleh, tapi misalnya tajuk kuliah saya malam ini memahami isu Wahabi, ataupun adakah Wahabi ahli sunnah wal jamaah atau tidak, ataupun ciri-ciri Wahabi, ataupun fatwa di Malaysia berkaitan tentang ajaran Wahabi, dan sesuai lah, tanya tentang Wahabi itu apa salah Wahabi, dan sebagainya. Tapi kalau kita sedang fokus pada satu tajuk yang lain, saya lihat lebih beradab, lebih bermanfaat untuk kita fokus kepada tajuk yang sedang kita bincangkan ini. Jadi kembali kepada ijma' tadi, saya sebutkan daripada satu sudut, ijma' itu lebih kuat daripada Quran dan Sunnah. Bukan mengatakan Quran dan Sunnah itu berada di bawah, tetapi Quran dan Sunnah ini ada masanya menatijahkan ijma', kesepakatan, dan ada masanya menatijahkan khilaf. Jadi bila khilaf dia dah tak kuat di situ, padahal dah adanya Quran hadis. Tapi oleh kerana berlakunya khilaf, ada ulama mujtahid faham begini, ya, ada ulama mujtahid faham berbeza, maka kelemahan itu datang daripada sudut zonninya di situ, keraguannya dalam menafsirkan Quran hadis tadi. Tetapi bila telah berlaku ijma', kesepakatan, maka statusnya menjadi kuat. Bahkan kewajipan mengikut ijma' itu sendiri diambil daripada Al-Quran. Ini adalah istinbat daripada imam kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengambil daripada ayat suci Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan dua perbuatan yang menyebabkan seseorang itu dibakar di dalam api neraka. Pertama, syiqaqur rasul, wa may yushaqiqir rasul. Barang siapa yang degil dengan Rasul, maknanya tidak mahu ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syiqaqur rasul ini dijanjikan dengan neraka jahanam. Yang kedua adalah wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ya, iaitu mengikut jalan lain daripada jalan orang yang beriman. Ini juga dijanjikan dengan neraka jahanam. Jadi kalau begitu, bila dijanjikan neraka jahanam, automatik difahami oleh para ulama bahawa dua perbuatan ini haram. Kerana kalau tidak haram, tidak sampai dijanjikan dengan neraka jahanam. Pertama, degil dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ittiba' ghair sabilil mu'minin, ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ijma' itu adalah jalan orang mukmin, dan bukan sahaja jalan orang mukmin biasa-biasa, maknanya jalan yang disepakati oleh ulama-ulama orang Islam. Maka daripada ayat Quran tadi difahami mengikut lain daripada jalan mukmin itu haram. Ijma' adalah jalan orang mukmin, maka melanggar ijma' hukumnya adalah haram. Sebab itu ada sebahagian daripada ijma' itu bahkan kalau dilanggar boleh membawa kepada kufur. Misalnya yang disebut sebagai al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang disepakati, bahkan diketahui, sedia maklum bahawa ia itu adalah sebahagian daripada agama, tak dapat tidak orang tahu. Misalnya kewajipan sembahyang 5 waktu, haram minum arak, haram berjudi, jadi itu semua orang semua tahu. Kalau orang tu kata tak, kalau dia tak sembahyang berdosa besar. Tapi kalau dia sampai mengatakan buat apa sembahyang, bukannya wajib pun sembahyang 5 waktu, itu membawa kepada kekufuran. Ataupun dia minum arak, berdosa tak? Ya berdosa, bahkan dosa besar. Tapi kalau dia sampai mengatakan apa masalah, bukannya haram pun minum arak, itu boleh membawa kepada kufur, kerana dia menafikan sesuatu yang disepakati
bahkan yang sudah sampai kepada level al-ma'lum minad-din bid-darurah. Sesuatu yang tak dapat tidak memang diketahui itu adalah sebahagian dari agama. Tapi kalau misalnya dikata insurans konvensional tak haram misalnya, itu tidak membawa kepada kufur, kerana isu insurans ni haram ke tak haram bukan satu benda yang maklum minad-din bid-darurah. Lagipun bukan satu perkara yang ijma', ya. Ada, walaupun majoriti alim ulama' mengatakan insurans konvensional adalah haram, tapi masih ada segelintir ulama' yang mempunyai fatwa yang berbeza. Jadi tidaklah sampai ke tahap yang kita kata levelnya yakin, ya. Tidak sampai ke tahap begitu. Jadi secara kesimpulan, salah satu sumber hukum syarak, bahkan sumber yang sangat kuat yang kalau terbukti itu adalah ijma', haram, ya, dilanggar, dan bahkan sealim mana pun seorang ulama tidak sampai kekuatannya itu mencarikan ijma', membatalkan ijma' yang telah berlaku, tidak sampai ke tahap itu. Baik, kemudian yang seterusnya adalah qiyas. Qiyas juga adalah sumber hukum. Jadi secara ringkasnya, banyaklah takrif qiyas ini, tapi kalau saya boleh berikan satu takrifan yang agak mudah adalah kita itu memakai hukum, ikutlah hukum ni kan ada 5 hukum syarak yang taklifi: wajibkah, sunatkah, haruskah, makruhkah atau haramkah, ya. Jadi kita pakai hukum tu tadi, katakan hukum wajib ataupun hukum haram. Hukum tu adalah daripada sesuatu yang ada nas, maknanya ada dalil Quran hadisnya. Kita pakai hukum tersebut, wajib katakan, kepada satu perkara lain yang mana tidak ada nas tentang hukum tersebut. Habis kenapa kita pakai? Yang tadi tu okeylah kita pakai sebab ada dalil, ada nas, ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Tapi yang ni tidak ada ayat Qurannya, tidak ada hadisnya. Kenapa? Apa tu? Allah Rabbi. Adam Mukhlis ni tak faham-faham lagi. Apa nak cerita pasal body shaming dan sebagainya ni? Kita nak cerita sekarang ni tentang sumber hukum, ya. Saya dah bagi tahu tadi, yang datang nak cerita pasal benda lain nanti, bukan masa kita ada majlis ilmu. Tapi saya dah mula faham kot, mungkin maksud mereka ni yang senarai Wahabi tu kot. Sebenarnya saya Wahabi saya dah bagi tahu, saya copy paste untuk bagi tahu ada senarai sedemikian dalam internet. Saya tak edit dan saya tak tahu apa yang ditulis secara terperinci. Nak bagi tahunya ada senarai. Jadi yang body shaming itu adalah orang yang buat senarai tu. Saya tak edit, saya copy paste as it is. So saya memang tak setuju dengan body shaming, tapi boleh rujuklah kepada link tu. Cuma whatever pun isu ni nantilah. Nanti jangan masa majlis ilmu ni nak sibuk dengan isu-isu yang tak berkaitan, ya. Baik. Jadi saya teruskan dengan kita nak memahami, ya, sumber hukum yang seterusnya, iaitu qiyas, ya. Jadi qiyas ini kita memakai hukum sesuatu yang ada nas kepada sesuatu yang lain, tapi sesuatu yang lain itu tak ada nas. Persoalannya, kenapa kita pakai hukum tu sedangkan nasnya tidak ada? Jawapannya adalah kerana persamaan pada asas hukum. Asas hukum inilah yang disebut dalam konteks qiyas sebagai illah, lishtirakil illah, ataupun liillatin mushtarakah. Kerana ada asas hukum yang dikongsi antara yang ada nas, ada dalil, dengan yang tidak ada dalil. Jadi di situlah, ya, yang kita katakan sebagai qiyas, ya. Jadi kalau kita bawa contoh, itu insya-Allah lebih membantu lagi, dan kita boleh bawa contoh yang klasik, ya, maknanya contoh yang memang biasa diberi. Yang penting faham, kita faham apa yang dimaksudkan dengan qiyas, iaitu kita ambil contoh hukum haram. Hukum haram yang ada nas, iaitu hukum haram minum arak. Ada nas yang mengharamkan arak, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh, ya. Ini adalah benda yang kotor daripada perbuatan syaitan, maka hendaklah dijauhi.
Jadi kita faham hukum minum arak adalah haram. Ada tak dalil? Ya, ada nas yang jelas dalam Al-Quran. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan minum arak itu haram. Tetapi kalau kita ambil contoh minuman, misalnya air ketum. Air ketum yang diproses, yang diperam, yang dicampur dengan obat batuk, dicampur dengan obat nyamuk. Bila diminum akan menyebabkan orang itu jadi mabuk. Tidak ada nas tentang air ketum. Tidak ada disebut pun apa hukum minum air ketum. Bahkan air ketum tidak ada sebut pun dalam Quran dan hadis. Jadi, tapi dihukumkan haram juga. Meminum air ketum yang sedemikian yang menyebabkan orang itu apabila minum hilang akal, jadi mabuk, hukumnya haram juga. Kenapa? Kerana asas hukumnya sama. Apa asas hukumnya? Di situlah perlu para ulama mengkaji. Asas hukumnya adalah al-iskar, iaitu memabukkan. Jadi, sebagaimana arak apabila diminum tu memabukkan, menghilangkan akal, hukumnya haram, maka demikianlah meminum air ketum yang telah diperam tadi, yang mana asas hukumnya sama, ada juga kesan memabukkan, hilang akal bila diminum, maka hukumnya sama. Ini contoh, salah satu contoh mudah, yang mudah difahami tentang mengenal pasti hukum melalui jalan qiyas. Melalui jalan qiyas. Jadi mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain yang boleh kita berikan. InsyaAllah kita akan sentuh dalam kuliah yang akan datang tentang bagaimana hukum tarhim. Tarhim tu tidak ada nas yang jelas apa hukumnya kalau orang tu amalkan tarhim sebelum daripada azan subuh. Tetapi yang ada sebenarnya adalah hukum azan pertama, iaitu sunat dilakukan. Jadi dikiaskan kerana sama-sama ilahnya itu untuk alert orang bahawa waktu salat subuh dah hampir masuk. Jadi sebagaimana azan pertama itu sunat dilakukan, maka demikian tarhim juga sunat. Jadi ada orang mungkin dia agak keliru di situ, dia kata macam mana boleh kias sedangkan dah ada nas tentang azan pertama. Tak boleh kias kalau dah ada nas. Sebenarnya tidak demikian. Memang kias perlu kepada nas. Nas itu yang menjadi sandaran kias. Tetapi tak boleh kias dalam bentuk sampai membatalkan nas. Sebagai contoh, dalam kes tarhim dengan azan pertama tadi, kalau ada orang dia kata dia tak mahu azan pertama solat subuh. Alasan dia kerana kias kepada azan solat yang lain. Solat lain tak ada azan 2 kali, hanya 1 kali. Kias macam itu tak boleh. Kerana kias itu dah membatalkan nas yang menunjukkan azan pertama subuh tu ada. Tiba-tiba dia nak batalkan semata-mata kerana kerana azan lain tidak ada azan pertama. Kias macam tu tak boleh. Kerana itu dia melanggar kaedah la qiyasa fi mauridin nas. Tidak sepatutnya dijalankan kias pada laluan nas. Dah ada laluan nas di situ, subuh ada azan pertama. Soal tak nak buat nombor 2, tapi soal nak membatalkan dengan kias tadi tu tidak boleh. Beza dengan tarhim tadi. Tarhim tak ada hukum, tak ada nas. Tapi kenapa kamu kata sunat? Pandai-pandai ya? Bukan pandai-pandai. Kias kepada azan pertama dengan illah yang dikongsi, iaitu sama-sama menjadi satu alert kepada orang bahawa waktu subuh telah hampir. Jadi sudah adakah patut dilakukan tarhim di masjid atau surau di dalam satu taman rumah yang banyak penduduk atau alasan mengganggu tidur mereka sedangkan tahiyat itu sunat bukannya? Okey. Sama juga azan juga sunat. Adakah kita tak akan azan dengan alasan mengganggu orang lain jadi ini yang kita kena fahami kerana kadang-kadang yang istilah mengganggu ni tidak timbul pun di negara lain di negara-negara Arab misalnya ada juga non-Muslim tapi tak timbul pun isu mengganggu kerana kita tahu azan ini laungannya hanya sejenak bukannya terlampau lama dan juga basically orang tu sudah terbiasa. Bila orang tu dah biasa, dia tidak menjadi satu gangguan yang melampau Misalnya orang sudah terbiasa even dengan construction itu lagi teruk. Mungkin the whole day berjam-jam on construction tapi orang dah get used kerana keperluan hidup.
Tapi macam ni adalah keperluan beragama untuk alert orang. Pertama, waktu sudah hampir masuk. Jadi sama seperti azan yang pertama, kalau kita nak kata mengganggu, ya azan pertama juga mengganggu. Ya, azan yang kedua juga mengganggu. Jadi di situlah kita kata dalam negara Islam, aktiviti-aktiviti begini adalah syiar yang tak boleh dihalang semata-mata atas kepentingan individu. Maknanya ada maslahah ammah, kepentingan awam didahulukan berbanding dengan maslahah khassah dengan kepentingan individu. Bahkan orang Islam pun juga ada yang terganggu uh, dengan alasan dia kata azan tu mengganggu tidur dia. So takkan kita tak payah azan lah. Nanti ada orang tengah tidur terganggu. Tidak demikian. Allah Rabbi, Abu Nu'man pula tanya pasal zikir hu ni. Ada Jabatan Mufti Negeri Sembilan dah keluarkan buku, kan boleh baca. Orang jenis macam Abu Nu'man ni masalahnya dia bukan tanya nak faham, dia tanya nak istihza. Dia tanya nak peli, nak main-main. So dia tak akan faham lah. Kalau dia tanya dengan nak faham, kita boleh bagi tahu. Jabatan Mufti Negeri Sembilan dah keluarkan satu buku khas explain tentang apa dalil zikir hu tu. Bila orang tu zikir hu, adakah dia suruh orang lain zikir hu atau itu amalan khusus dia? Kemudian adakah berarti dia menafikan zikir la ilaha illallah? Saya tak pernah dengar lagi orang yang zikir hu ni dia kata jangan zikir la ilaha illallah. Jadi bacalah kalau betul bertanya tu nak faham. Tapi kalau kamu memang dah anti, kamu anggap dah sesat, dia tak ada point. Ceritalah, teranglah bagaimana sekalipun dia tidak akan terbuka hati. Kalau orang yang tanya nak faham, paling tak dia kata, oh jadi benda ni ada beza pandangan misalnya. Jadi kadang-kadang benda ni macam double standard ya. Kalau dia beza pandangan, dia boleh kata ini setakat beza pandangan, berlapang dada. Tapi kalau dia punya pandangan yang berbeza dengan Jabatan Mufti pun dihentamnya. Jadi tak ada makna lah yang nak tanya pasal zikir hu ni. Saya cadangkan kalau betul kamu serius nak faham, boleh kontak Jabatan Mufti Negeri Sembilan, dapatkan buku yang dia tulis khusus untuk bincangkan isu tersebut. Dan terpulang, manakala kamu masih tak boleh terima, kalau boleh berlapang dada, ya maknanya agree to disagree lah. Kita setuju bahawa kita khilaf dalam masalah ni. Kerana kita lebih harmoni ya, daripada kamu nak memaksakan persepsi kamu sehingga apa yang disuruh oleh mufti pun kamu nak pelekehkan. Ni apa pula ni? Awak dah amalkan ke semua zikir yang Nabi amalkan, berat ke ringan? Wallahu alam. Kalau ada orang mampu amal semua zikir Nabi, masya-Allah, alhamdulillah lah. Tapi yang kita tak mampu, jangan kita tolak. Jangan kita, misalnya lah sembahyang tahajud macam Nabi, ramai yang tak mampu sampai bengkak kaki. Tapi taklah bermakna kita menolak amalan Nabi. Cuma kita tak mampu. Dia kan ada beza kan antara menolak apa yang diamal oleh Nabi SAW dengan tak mampu. Dan tak semua amalan Nabi kita boleh ikut ya. Ada amalan yang khususiah untuk Nabi SAW, bahkan ada yang dilarang kita ikut, seperti berkahwin lebih pada 4 orang. Itu ya Nabi buat, tapi bukan untuk kita. Ada yang Nabi buat, kita tak mampu, soal lain. Pun tak faham kenapa nak cerita, adakah kita dah buat semua zikir Nabi. Saya tak percaya ramai orang mampu nak buat. Bahkan zikir yang Nabi anjurkan 33 pun mungkin ramai yang tuang yang tak buat. Jadi dia bukan isu macam itu. Soalnya hukum. Kalau orang tu cerdas otak dia, soalnya hukum. Zikir ni, ini hukum dia. Zikir hu ni orang tak biasa. Jadi kadang-kadang orang jadi perak. Boleh pula zikir hu. Jadi yang biasa dia tahu, ni hu ni merujuk kepada huwa Allah, la ilaha illahu. So ada dalil masing-masing. Jadi masyarakat Malaysia ni dia kurang, sebahagian lah, kurang open tentang benda baru. Dia jadi perak. Oh, ada pula zikir lagu tu lah. Perak sekejap tak apalah. Tapi kalau dia perak sampai sudah Jabatan Mufti dah bagi penerangan pun masih ketegak. Ya, masih duduk perli. Hampa punya pasal lah. Da'hum fi khawdihim yal'abun. Biarlah mereka dalam kolam mereka tu bermain-main. Ada pun kita yang nak dapat manfaat daripada ilmu, ada ilmu
kita dapat, kita amalkan. Yang mana kita tak mampu, kita mohon Allah maafkan kelemahan dan kekurangan kita. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Mungkin saya akan semak sekejap yang mana-mana komen dengan tidak beradab, kalau fake account dan sebagainya. Mungkin lebih aman kalau kita block supaya tidak mengganggu majlis ilmu kita. Wallahu a'lam.